A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton rancangan solusi pada kali ini, alhamdulillah pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah taala jua maka pada ketika ini saat ini dapat kita bersama-sama di udara. Tuan-tuan berada di luar, saya berada dalam kaca televisyen. Hakikatnya kita berhadapan antara satu sama lain insya-Allah untuk membicarakan mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala yang amat luas sekali. Macam-macam tajuk dan tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat telah mendengar banyak tazkirah. Dan insya-Allah pada kali ini bersama-sama dengan saya Haji Zulkifli bin Hamad akan membicarakan mengenai sifat-sifat orang mukmin. Sebelum itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ini tidak menyarankan kita ini selaku umatnya, ya, umat manusia ini lahirnya Islam, kita lahir dulu kita Islam sebab keluarga kita Islam, ada orang yang lahir dalam agama lain tapi akhirnya masuk Islam, ya. Ramai sahabat-sahabat kita yang macam tu masuk Islam kemudian meneruskan ajaran-ajaran Islam dan kita ini ada setengahnya hanya mati sebagai Islam gitu saja. Tuan-tuan faham maksud saya? Maksud saya macam ni. Maksud saya ialah Allah Subhanahu wa taala tidak menyarankan kita daripada Islam lahir, belajar Islam, hidup Islam, berkahwin cari Islam, kemudian mati Islam begitu-begitu saja. Apa maksud Islam begitu-begitu? Tidak ada apa-apa penambahan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya buat benda-benda yang wajib, benda-benda yang disuruh itu saja tanpa ada penambahan ataupun peningkatan yang lain. Maksud saya begini, yang lebih tepat. Kita harus berusaha bagaimana untuk menjadi ataupun mati kepada satu tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Apa maksudnya? Iaitu yang kita panggil sebagai mukmin ataupun orang beriman. Sebelum kita pergi kepada satu tahap yang lain lagi, iaitu kita panggil muttaqin, iaitu orang yang bertakwa. Baik. Sebab itu dalam kesempatan masa ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membawa tuan-tuan, sidang penonton sekalian bersama-sama dengan saya untuk menghayati satu surah, iaitu surah yang ke-8 yang punya 75 ayat dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Anfal. Al-Anfal ini ialah maksudnya harta rampasan perang, Al-Ghanaim. Apabila berlakunya perang Badar, iaitu perang yang pertama dalam sejarah umat Islam. Tuan-tuan ingat tak? Ya? Perang pertama dalam sejarah umat Islam ialah perang Badar yang berlaku di satu tempat nama dia Badar, padang Badar itu. Berlaku pula pada bulan Ramadan. Tengah lapar, tengah dahaga, tuan-tuan boleh berperang. Kita ini sekarang ini duduk dalam aircon, bawa kereta kerja di pejabat pula aircon pun tak boleh tahan tuan-tuan. Orang zaman dulu berperang, semangat dia lain, jihad dia lain. Di antara 313 umat Islam menentang 1000 tentera kafir Quraisy. Berapa tu? Agak-agak dalam 1/3. Tapi siapa yang menang? Umat Islam yang menang tuan-tuan rahmatullah SWT kerana jihad itu, kerana didikan Rasulullah SAW itu. Ada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lain tetapi tetap bersemangat untuk menegakkan Islam itu. Berperang apa berperanglah. Kita sekarang kalau suruh pergi ke Gaza macam mana agaknya? Ramai yang berfikir 2-3 kali, bercakap lantang, ini selamatkan Palestin, selamatkan Gaza, selamatkan apa semua sekali. Tapi bila suruh pergi untuk berjihad, semuanya diam. Semuanya ibarat kata orang kampung, menikus belaka. Ya? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dinyatakan dalam surah Al-Anfal ini ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Syarat yang pertama, ciri-ciri orang mukmin ini dinyatakan dalam surah Al-Anfal ini, yang pertamanya ialah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Hati siapa? Hati saya, hati tuan-tuan yang sedang mendengar dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ada vibrate kat sini. Ada vibration, bukan sekadar vibration, ada sakit, tidak, tapi kerana gementar, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kita terfikir pula bila Allah Taala nak beri satu peringatan. Dia beri peringatan dah dalam Al-Quran, tetapi nak beri peringatan lain lagi. Dibawanya hujan begitu lebat sehingga kan boleh menjadi banjir yang mengorbankan orang ramai, yang mengorbankan umat manusia. Dibawa pula angin taufan yang menolak laut, akhirnya menjadi apa yang kita panggil satu gelombang besar yang melanda. Air itu boleh datang kepada kita, naik ke darat, melanda habis rumah-rumah, bangunan manusia, kereta, semua sekali. Harta benda kita habis rosak. Manusia meninggal berpuluh-puluh ribu. Peringatan Allah SWT. Dibawa pula kepada kita, bumi ini sedikit merajuk, katanya. Maka bergegar bumi ini sebabnya banyaknya orang sudah timbus ataupun orang sudah teres, cantas bukit-bukit yang menjadi pasak bumi. Lalu bergegar bumi ini sebab sudah tidak stabil. Ya. Ingatkah kita bahawa inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila dengar azan subuh, kita bangun pagi, dapat tengok isteri, dapat tengok anak, dapat tengok saudara mara, dapat lagi kita bangun menghirup oksigen yang Allah Taala bagi ini. Hidup lagi kita, dapat kita pergi bekerja mencari rezeki, ya. Dapat lagi kita menyihatkan badan kita, dapat lagi masak, dapat lagi menguruskan keluarga. Lalu akhirnya kita tidur kembali. Tidakkah kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda kebesaran Allah Taala bagi pada kita. Kenapa? Kerana dalam masa yang sama, orang tu dah ada setengah orang dah tak dapat lagi dah. Tak dapat nak bernafas lagi. Tak dapat lagi nak melihat saudara mara. Tak dapat lagi nak memandu kereta yang mewah. Tak dapat lagi pergi bekerja, mencari rezeki. Kenapa? Allah Ta'ala telah tarik nyawanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka pintu taubatnya sudah berhenti. Dekat situ. Tak boleh. Kita, Allah Ta'ala masih lagi beri peluang. Tapi harus berwaspada. Ya? Sampai bila harus berwaspada? Ya? Sampai akhirnya setiap masa, setiap saat kita harus berwaspada kepada Allah Ta'ala. Bila bergetar hati, tuan-tuan, 5 kali satu hari, saya ambil contoh. 5 kali satu hari satu malam kita mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhir azan. Setiap waktu solat pasti kita akan dengar azan. Ya, tak kira di mana waktu tu kita tengah berada di pejabat, waktu tu kita tengah memasak, waktu kita tengah menguruskan keluarga, menguruskan anak-anak, waktu tu kita tengah memandu, tengah bermain di padang ataupun di mana-mana saja sekalipun, berada di shopping komplek membeli belah, kita dengar azan itu, rasa tak dalam diri kita bahawa ini panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengerjakan amal ibadah, untuk mengerjakan solat. Ya. Ada setengah orang tak ada, tuan-tuan. Dia ada di waktu pejabat, kalau kata waktu pejabat pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Berapa solat yang lalu? 2 solat. Solat Zuhur dengan solat Asar. Makna 2 azan. Dia dengar azan berkenaan. Tapi tak ada dalam diri dia. Dia rasa lepas ni, ya Allah, aku nak pergi solat lepas ni. Tengah bermusyarat. Katakan musyarat pukul 2 petang. Habis pukul 6.30 petang. Zuhur dah tak semayang, Asar dah terlambat. Nah, ada tengah orang masuk shopping komplek pukul 10 pagi, tuan-tuan. 10 malam dah tutup. 10 pagi keluar shopping kompleks membeli belah pukul 8 malam. Asar dah terlepas, tuan-tuan. Tak semayang dia. Tapi berbondong-bondong bawa beg macam-macam, beli dengan kain jenama mahal, kasut jenama mahal, macam-macam barang yang mahal untuk dipakai di atas muka bumi ini. Tapi dia lupa untuk mengejar satu benda yang mahal lagi untuk dibawa ke jalan Allah, untuk bawa ke akhirat, untuk bawa berjumpa dengan Allah SWT, iaitu solat.
lupa nak solat tuan-tuan. Bermakna tidak ada getaran dalam diri kita. Ada setengah orang memandu kenderaan daripada pejabat balik ke rumah. Katakan di mana raya Kuala Lumpur, jam sehingga melampaui waktu maghrib. Melampaui waktu maghrib. Dengar azan, Allahu Akbar dalam radio. Sanggup dia tukar. Tukar terus pergi nak mendengar lagu yang lebih letak remix disco dan sebagainya. Nah, ini tidak ada getaran dalam hati. Kalau tuan-tuan ada rasa bergetar dalam hati, bergetar maksudnya lepas ni dengan azan, aku dah set masa lepas ni aku nak pergi solat. Itu maksudnya ada getaran. Bukan letak dalam handphone bergetar, itu lain cerita. Itu handphone yang bergetar. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ini, yang keduanya ialah sifat-sifat orang mukmin, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton sekalian yang saya hormati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, bertambah-tambah iman mereka. Iman siapa? Iman saya, iman tuan-tuan yang sedang mendengar, iman seluruh umat manusia ini. Bila baca Quran, bertambah iman. Bertambah iman. Bagaimana yang dikatakan baca Quran itu bertambah iman? Baca Quran boleh bertambah iman. Yang pertamanya ialah baca Quran tu yang ada kat rumah kita tu. Mana selepas ni pergi cari Al-Quran yang duk terselit sebelah mana ke, yang lama dah tak buka ke. Ada orang kat rumah dia berlambak Al-Quran, tapi Al-Quran tak baca sepatah haram. Ada setengah orang tu rumah dia Al-Quran beli yang mahal-mahal. Bila orang datang tunjuk, tuan, itu saya beli Al-Quran. Beli dekat Turki tu, harga kalau duit Malaysia ni dekat 2,000 Al-Quran. Baca? Tak pernah baca. Saya tak tahu baca. Ada persoalan yang kata, Ustaz, kita memang, saya bukan tak boleh baca Quran, Ustaz, tapi saya tak pandai baca Quran, Ustaz. Belajar baca Al-Quran. Kerana baca Al-Quran ini, satu huruf ganjarannya 10, tuan-tuan. 10 pahala. Kat mana cari dekat kedai memang tak dapat. Beli satu handphone, dapat 10 handphone free. Mana tak ada, tuan-tuan. Tak pernah berlaku. Kalau ada pun beli satu, buy one, free one. Itu pun yang free tu, entah yang berapa kali lebih murah daripada yang tu. Itu manusia buat. Manusia mencari keuntungan. Allah Ta'ala dia nak bagi untung kepada umat dia, nak bagi untung kepada makhluk dia. Sama kat Nabi nak bagi untung kepada umat dia. Satu huruf, 10 ganjaran pahala. Kalau baca Yasin, malam Jumaat, orang Melayu kita dekat Nusantara ni, baca Yasin, malam Jumaat. Walhal benda ayat-ayat lain pun boleh baca juga, semua ayat Al-Quran. Baca Yasin, jumpa alif berapa kali kat situ. Jumpa ya berapa kali dalam tu. Jumpa sim berapa kali dekat situ. Setiap kali jumpa, itu 10, tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha Pemurah, nak baginya kepada kita. Kita kadang-kadang baca Quran, nak cari yang pendek-pendek je. Tak baca langsung. Saya saran kepada tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, selepas solat, paling tidak kita tengok sehelai, baca sehelai, satu muka surat ayat Al-Quran. Baca. Orang kadang-kadang fobia dia nak baca. Dalam solat pun nak cari yang pendek-pendek, tuan-tuan. Dia nak cari yang pendek-pendek saja. Terutama Ramadan pun ni. Ada satu kes, saya tak cerita tepat mana. Ada satu kes, mencari ayat, mencari di mana imam membaca pendek-pendek saja. Dia tanya, dekat sana macam mana? Oh, sana satu muka surat, panjang. Dekat masjid sana, setengah muka surat, panjang. Dekat masjid ni, baca ayat lazim. Kita pergi sana. Dia pergi sembahyang. Baca surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha antara surah-surah lazim yang panjang lah, tuan-tuan. Baca surah Ad-Duha. Baca imam cukup baik, cukup sedap. Dia duduk sembahyang belakang sekali. Dia sembahyang belakang sekali. Jadi bila habis imam, dia kata, imam baca cukup sedap, imam. Tajwidnya bagus. Suara imam merdu. Tapi pakcik tak tahan, imam. Kalau boleh pendekkan sikit, boleh tak? Pendekkan sikit. Imam kata, pakcik nak pendek? Boleh, saya baca ayat pendek. Kalau boleh satu ayat je cukup, mam.
Orang fobia dengan ayat Quran. Dia tahu bahawa baca Quran itu communication between daripada makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan Allah Taala. Allah Taala bagi kepada kita rahmat, bagi barakat, bagi kita ganjaran pahala. Nak yang pendek, imam kata, tak apa saya baca surah Al-Ikhlas. Baca Qul Allah tuan-tuan sampai habis. Imam suara sudah habis semayang, pakcik tu cuik belakang imam. Qul Allah tak dibagus, mam. Tapi kalau boleh, pendek sikit lagi, mam. Boleh? Baca rakaat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu Akbar. Menggelupu jemaah belakang tuan-tuan nak mengejar imam baca. Alif Lam Ra tuan-tuan. Tapi yang pakcik tadi sedap, steady dah dia. Oh, bagus imam ni. Baca memang steady. Inilah imam terbaik in the world kan. Habis mayan dia cuik, mam. Bagus Alif Lam Ra. Tapi yang pendek lagi ada, mam. Pendek lagi, nak pendek lagi. Imam kata ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nun sebiji tuan-tuan. Allahu Akbar. Jemaah lain menggelupu. Akhirnya masjid tu imam tu baca nun sebab menghargai ataupun nak ikut cakap pakcik tadi. Jangan ada macam tu. Kalau boleh baca Quran selagi banyak kita boleh baca, itu kita baca. Kalau tak pandai, tatap Al-Quran ini. Al-Quran yang ada kat rumah kita tengok, kita pegang, kita sentuh, dapat berkat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalamullah ni, bukan novel. Bukan novel karangan manusia ni. Bukan novel apa buku-buku karangan Nabi Muhammad. Ini kalamullah. Yang dikumpulkan, dibaca. Kita tak pernah dengar pun Allah Taala sebut. Sebab kita maha lemah. Kita sangat lemah. Allah Taala dah bekalkan ini. Baca saja. Kalamullah Subhanahu Wa Taala. Pertama baca. Yang kedua ialah menjadikan kita ni zadatuhum imana, bertambah iman. Yang keduanya ialah at-tafahum. Kita kena faham apa yang kita baca Al-Quran ni tuan-tuan. Ya. Kita dah boleh baca dah. Tuan-tuan boleh baca, anak-anak boleh baca, isteri boleh baca, suami boleh baca. Dah boleh baca dah Al-Quran. Tapi persoalan seterusnya, faham ataupun tidak. Ustaz, saya bukan orang Arab Ustaz. Saya tak belajar bahasa Arab pun. Habis macam mana? Kan kita ni ada Quran terjemahan. Jangan buat alasan banyak lah. Nak ke tak nak? Itu dia. Dekat kedai Belambak, pihak Telaga Biru, Sdn Bhd pun banyak keluarkan Quran-Quran terjemahan, keluarkan tafsir. Tuan-tuan juga boleh tengok dalam majalah Solusi. Ada juga tafsiran-tafsiran ayat dan sebagainya. Beli majalah ini. Ataupun tidak, beli Quran terjemahan. Ini macam terjemahan Al-Quran, Rasul Osmani dalam bahasa Melayu. Banyak. Baca. Dan tengok dan fahamkan. Apabila kita faham, yang ketiga untuk zadatuhum iman, dan bertambah iman ini ialah kita amalkan apa yang kita baca. Dalam Al-Quran ni macam-macam cerita ada. Lebih lagi daripada cerita Ombak Rindu yang tuan-tuan baca majalah Ombak Rindu ataupun dalam novel apa-apalah yang seangkatan dengannya. Kan orang kita Malaysia ni temennya perempuan minta maaf akak-akak, makcik-makcik, adik-adik. Suka sangat membaca novel. Salah ke? Tidak. Baguslah baca novel tu. Tapi kalau boleh khatamkan novel tu satu bulan 5 novel, apa salahnya 1 bulan boleh khatamkan satu Al-Quran? Novel pun dapat, Al-Quran pun dapat tuan-tuan. Ini bertingkat-tingkat novel. Tapi Al-Quran setahun sekali baca. Sebab apa? Ramadan. Minta maaf, bukan orang kita lah, orang tempat lain. Bukan tuan-tuan ni pada kat rumah itu. Kita kena fahamkan dan kita kena amalkan apa yang kita baca tuan-tuan. Amalkan. Dalam Al-Quran sebut apa? Mula surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ila akhir ayat. Kat situ ada apa tuan-tuan? Yang pertamanya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Malik Yaumiddin, puji lagi pemerintah yang agung yang besar pada hari kemudian. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, the only one. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami sembah ya Allah, hanya Engkau kami minta tolong ya Allah. Dah mula nak sangkutkan harapan, dah mula merayu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa lagi? Minta dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Panjang dia punya harga dia. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang straight. Jalan maksudnya jalan yang benar. Ada setengah orang kata ini ayat yang mak rempit suka. Minta maaf adik-adik. Minta maaf pada abang. Kan mak rempit ni suka jalan yang lurus. Bila dia nak mempit tu tuan-tuan, dia kata kami mak rempit ini memang ikut Al-Quran. Allah Ta'ala kata ihdinas siratal mustaqim. Carilah kami jalan yang lurus. Maka bila jumpa jalan yang lurus, terus kami pecut tuan-tuan sambil wilih. Minta maaf adik-adik. Minta maaf banyak. Ini satu gurauan sahaja. Jangan ambil hati. Cepat ambil hati kan, cepatlah tua. Ini keadaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rukun qauli dalam solat kita kena baca dan kita kena faham. Ustaz, saya tak faham sebelah ni, saya dah umur 60 tahun Ustaz. Jadi kalau saya tak faham, macam mana sah tak solat saya? Sah, tak ada masalah. Tapi tak tahu apalah dalam tu sebab tak faham. Macam kita berdoa tuan-tuan. Macam kita berdoa. Berdoa dalam bahasa Arab mengikut sunnah Rasulullah, maka berkat, baguslah. Tapi ada setengahnya berdoa sebab tak faham. Sebab tak faham, jadi tak ada dia punya zukun, tak ada dia punya apa nama ni, datang dia punya spirit itu. Contoh saya ambil. Kalau kita baca Rabbana zalamna anfusana, bagi yang tak faham. Bagi yang faham, amin. Amin ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kita faham. Sehingga boleh menitiskan air mata. Tuan-tuan tengok di Mekah. Saya selaku motivator tabung haji travel juga, tuan-tuan. Bila kita pergi ke Mekah, satu ketika pada hari Jumaat, saya sampai dekat Madinah, sampai kita sembahyang Jumaat. Semua Jumaat. Ya. Jadi dekat Masjidin Nabawi ramai, berjuta, berpuluh ribu orang sembahyang. Sebelah saya tu ada pakcik. Minta maaf, ada seorang pakcik. Sebelah sini ada seorang Arab. Imam baca, kullu nafsin za'iqatul maut. Maksudnya apa? Setiap benda hidup itu pasti akan mati. Dia berhenti dekat situ, start dekat situ. Dia menangis tu imam tu. Menangis sesak-sesak. Ni, semua orang dengar. Jemaah-jemaah semua menangis. Sebelah saya orang Arab pun menangis, tuan-tuan teresa. Oh, menangis. Sebelah saya pakcik, saya ingat daripada Indonesia. Minta maaf, bukan Indonesia, tempat lain lah. Pun menangis, tuan-tuan. Oh, menangis. Habis sembahyang saya tanya, pakcik daripada mana? Dia kata, saya daripada negara I. Tak sebut negara mana. Nah, kenapa pakcik menangis? Entah, saya terlalu sedih. Di sebelah saya menangis, saya menangis jugalah. Maknanya dia tak faham apa tu imam tu baca. Nah, kita macam kita berdoa. Berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosaku ya Allah, kerana kami hamba yang berdosa ya Allah. Kita, oh ya. Kita khusyuk tuan-tuan. Makin lama makin naik. Tapi kalau doa tu kita tak faham, daripada sini, amin. Amin. Lama sangat imam macam makin lama makin turun. Amin. Amin. Penyudahnya tangan duduk atas paha, tuan-tuan. Paha tangan tak ada apa. Sambil berwarak pula tu. Amin. 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 Lepas ni apa rancangan TV? Amin. Boleh lagi berborak dengan orang sebelah. Sebab apa? Sebab tak faham. Itu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala.